Syarikat pemaju UOL dan Pan Pacific Hotels sedang bekerjasama dengan Comlink untuk menyediakan pelbagai aktiviti percuma bagi kanak-kanak yang tinggal di rumah sewa. Ini sebahagian usaha untuk membina keyakinan mereka di samping memastikan mobiliti sosial. Projek ini akan bermula di Jurong West di mana terdapat sekitar 60 kanak-kanak. Dengan kerjasama korporat antara UOL dengan Pan Pacific Hotels ini, pelbagai aktiviti seperti panjat batu, kelas membuat tembikar serta bermain gendang akan ditawarkan. Ini akan diadakan di pelbagai tempat di bawah UOL dan juga Pan Pacific Hotels. Para sukarelawan yang juga merupakan kaki tangan syarikat-syarikat ini juga akan mengambil bahagian. Segala usaha dijangka menelan belanja kira-kira $150,000 dalam tempoh 3 tahun. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Integrasi Khidmat Sosial menyifatkan kerjasama ini sebagai satu pencari laluan. Ini kerana ia melibatkan pelbagai rakan kongsi bagi tujuan yang sama. Contribute but also leverage off your clients, your customer base, your partners, your suppliers. I think if we all come in and we can really make a difference to the 14,000 over families that will benefit from Comlink, and imagine the impact when the children of these families do so much better in life, empower Singapore into the decades. HDB sudah mengurangkan jumlah flat baru yang tertangguh disebabkan pandemik kepada 40%. Perangkaan itu berada pada paras 90% pada 2021. HDB menambah perkembangan itu disebabkan situasi COVID-19 dan tenaga manusia hijrahan yang bertambah baik serta sokongan kepada industri binaan. HDB juga mengumumkan bahawa sebuah projek yang dilancarkan semasa pandemik akan siap lewat tahun ini tanpa sebarang penangguhan. Ini bermakna pembangunan di Choa Chu Kang ini mengambil masa sekitar 2 tahun untuk siap berbanding purata masa menunggu antara 4 hingga 5 tahun. Sejak 2018, HDB menawarkan flat dengan masa menunggu lebih singkat dengan mempercepatkan kerja-kerja binaan bagi tapak-tapak yang sedia untuk dibangunkan. Projek-projek di kawasan lebih ramai orang akan memerlukan lebih banyak masa untuk siap. The construction stage is likely to be longer for projects in built-up areas. Such sites will be in close proximity to other residential blocks, facilities and infrastructure. HDB needs to build sensitively to minimise disruption and disamenities to the local community while working to deliver projects that we have committed to new homeowners. Majlis Ugama Islam Singapura MUIS menerima jawapan positif daripada 888 jemaah tempatan yang menyatakan hasrat untuk menunaikan haji tahun ini. Menjawab pertanyaan Berita Mediacorp, MUIS mendedahkan mereka merangkumi 59.2% daripada 1,500 jemaah yang telah mendapat surat penyataan hasrat LOI daripada MUIS pada 12 Januari lalu sama ada mahu mengerjakan haji tahun ini. Mereka telah diberikan waktu sehingga semalam untuk memberikan jawapan mereka. Mereka yang menyatakan hasrat untuk menunaikan haji tahun ini akan menerima surat tawaran rasmi LOO pada hujung bulan ini. MUIS sebelum ini menyatakan mereka yang menolak LOI akan dikembalikan ke senarai menunggu dan tiada lagi surat akan dihantar selepas surat MUIS bertarikh 12 Januari lalu. Beberapa ejen penjualan pakej haji GSA yang dihubungi menyatakan antara sebab utama seseorang menolak LOI bagi menunaikan haji adalah kedudukan kewangan dan isu kesihatan. Sesetengah daripada mereka pula menolaknya atas sebab tuntutan kerja dan kurang persediaan. Tahun ini, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Masagos Zulkifli mengumumkan bahawa Singapura diberikan jumlah kota rasmi 900 tempat haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Jumlah itu adalah sama dengan tahun lalu apabila Singapura menyambung semula ibadah haji selepas 2 tahun menangguhkannya akibat pandemik COVID-19. Dan pihak berkuasa Saudi telah mengumumkan persediaan untuk sejumlah 2 juta jemaah haji kali ini. Singapura akan terus mengutamakan mobiliti sosial dan sokongan bagi keluarga-keluarga yang menghadapi isu rumit. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF menyatakan sektor perkhidmatan sosial akan memainkan peranan penting dalam usaha menyokong anggota masyarakat yang memerlukan. MSF juga menghususkan 2023 sebagai tahun meraikan rakan-rakan perkhidmatan sosial.
Antara cara untuk membantu keluarga-keluarga memerlukan adalah memastikan sektor perkhidmatan sosial bersedia menghadapi cabaran masa depan. Ini termasuk struktur keluarga yang berubah dan keadaan penduduk yang semakin menua. Isu-isu ini boleh dihuraikan dengan menjana idea dan huraian baru dengan pelibatan serta kerjasama syarikat-syarikat dan institut pengajian tinggi. Mengukuhkan peranan keluarga juga penting dan ini boleh dilakukan dengan membiayai program-program berpusatkan keluarga. Ia termasuk menyelaraskan sokongan seperti kemasukan prasekolah. As we enter a future of more complex challenges, individual and family efforts alone may not be enough to sustain social mobility. Social service agencies, social enterprises, corporates, academia, community groups, volunteers, and the government must join hands to give families an extra lift. But it's not just about doing more. It's about doing better. Di majlis penyampaian anugerah sukarelawan dan rakan kongsi semalam, 360 sukarelawan dan rakan perkhidmatan sosial diiktiraf. Antara anugerah yang diberikan adalah anugerah rakan MSF untuk relawan atau pertubuhan yang membuat sumbangan besar kepada jawatan kuasa atau projek di bawah penyeliaan kementerian itu. Saya mahu belia mempunyai seseorang yang boleh mereka rujuk pada masa kesusahan. Malah, kami adalah masa depan negara dan saya tidak mahu melihatnya runtuh akibat keputusan buruk yang dibuat pada masa lalu. Turut disampaikan adalah anugerah cemerlang sepanjang hayat yang mengiktiraf relawan yang menyumbang kepada usaha-usaha MSF untuk sekurang-kurangnya 30 tahun. Teknologi penolong pengadil video VAR buat julung-julung kalinya akan ditampilkan dalam musim terbaru Liga Perdana Singapura SPL nanti. Persatuan Bola Sepak Singapura FAS menyatakan pihaknya sudah mendapat lampu hijau daripada FIFA untuk menggunakan teknologi berkenaan. FAS menambah FIFA meluluskan penilaian terakhir selepas melaksanakan proses yang bermula Februari lalu. Pada waktu itu, para pegawai FIFA kerap melakukan lawatan ke sini selain mengadakan latihan VAR bagi para pengadil tempatan. Apabila dilaksanakan, Singapura akan menjadi negara ketiga di ASEAN dan yang ke-11 di Asia untuk menggunakan VAR dalam liga profesional tempatan. Pengarah pengadil FAS mengatakan langkah melaksanakan VAR akan membawa kesan positif kepada lanskap bola sepak negara. Edisi ke-28 SPL akan berlangsung pada 19 Februari nanti.